أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan melalui taufik dan hidayahnya, pertolongan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan ibadah, patut disyukuri, dan juga kita sentiasa mengharapkan dan berdoa agar dikekalkan nikmat ini hinggalah kita kembali pada Allah. Jadi insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-samalah kita mulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 54, tuan-tuan, daripada hakikat diri dan dunia. Betul ke? Muka surat 61. Oh, salah tanda ni. Muka surat 61, tuan-tuan, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Rasulullah SAW turut menjelaskan tentang keperluan diri. Muka surat 61. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW turut menjelaskan tentang keperluan diri kita sebenarnya terlalu kurang daripada apa yang kita ambil. Baginda SAW bersabda dari riwayat Imam Ibn Majah, ta'amul wahidi yakfi isnaini wa ta'amul isnaini yakfi salasa wa ta'amul salasata yakfi al-arba'ah. فآسن ما أكل المؤمنون ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك لنفسه ثلثا. Baginda sallallahu alaihi wasallam nak didik kita, tuan-tuan, untuk merasa cukup, untuk hadirkan, untuk belajar sifat qanaah dan zuhud ini. Ialah pertama, kena didik perasaan cukup. Didik perasaan cukup. Masalah utama kita dengan keduniaan kita bukan masalah dengan apa yang tak ada. Selalunya kita fikir apa yang tak ada kan. Oh, saya dah ada kereta, saya dah ada satu kereta, berapa kereta lagi saya tak ada. Itu dah cukup memeningkan kepala dah. Selalu kita memikirkan benda yang tak ada. Kerana apa? Bukan benda yang tak ada itu kita fikirkan, tetapi perasaan yang tak cukup itu yang kita fikirkan. Dan masalah utama kita ialah untuk mengatasi perasaan cukup. Masalah kita yang hadapi ni bukan masalah luaran, bukan rumah tak cukup, bukan kereta tak cukup. Masalah utama kita ialah perasaan tidak cukup. Itu sebenarnya nak menghadapi masalah tu. Satu, Nabi SAW ajar kita, Nabi kata makan untuk seorang cukup untuk dua orang. Cuba tuan-tuan, dulu orang mungkin tuan-tuan dulu mula-mula kahwin kan, orang kahwin ni apa dia, saya baru ni pergi kahwin anak buah saya,
sama-sama belajar, kenal. Umur pengantin laki 22, pengantin perempuan 19. Tak ada apa, kosong, orang bujang. Tapi kita bagi nasihat lah. Inilah kita menerima pasangan dalam keadaan kedua-duanya belum ada apa-apa lagi. Sebab ibadah ni bukan tunggu semua ada. Kadang-kadang kita ingat kahwin ni, dah semua ada, boleh kahwin. Bukan begitu. Perkahwinan ini ialah bila sampai semua rasa dah cukup, mantap diri, pergi kahwin. Sebab kahwin ni ibadat. Jadi bila orang baru kahwin ni, makan tak banyak tuan. Roti canai sekeping dah cukup 2 orang kan. Maknanya memang kalau cuba try balik rumah. Kita beli nasi bungkus, nasi goreng, kita share dengan bini kita, cukup insya-Allah. Didik diri kita perasaan cukup dulu. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang dan seterusnya. Nak didik, sebenarnya Nabi nak didik kita, bukan makanan kita rasa tak cukup. Nabi nak ajar sebenarnya cukup. Cuma kita kena kawal dan didik hawa nafsu kita daripada terjerumus dengan ketidakcukupan tadi. Akhirnya kalau kita tak buat demikian, contohlah Ustaz, macam ni lah Ustaz, saya ingat sebab saya tak nak makan sepinggan 2 orang, tapi saya fikir tak apalah, saya beli untuk saya je lah. Contohnya kita pergi kedai, kita beli setengah aja. Saya nak nasi separuh je bang. Sebenarnya dia tak mendidik qanaah lagi. Qanaah tu dididik dengan menyukat makanan kita dan berkongsi dengan yang lebih. Itu qanaah. Qanaah tadi tu, faham tuan? Qanaah tu bukan cukuplah apa yang ada. Itu memang betul. Tapi nak didik lagi lah, kita beli sebungkus untuk seorang makan, tapi kita bahagi 2. Daripada kita beli siapa saya nak separuh je, nak didik qanaah. Itu bukan didik qanaah. Itu masih ada sisi nafsu kan? Jadi kita belajar makan untuk seorang, kita separuh lagi kita kongsi untuk orang lain. Cuba kongsi dengan apa yang kita ada pun kita rasa cukup. Dan rasa bila kita rasa benda sebenarnya cukup makan separuh ni, tak perlu banyak pun. Keperluan hidup kita tuan-tuan, sebenarnya makan ni hanya keperluan saja. Keperluan ni maksudnya, bila keperluan tu makan tak perlu banyak, tak perlu sedap. Sebab banyak dan sedap tu hanya berdasarkan kehendak saja. Yang perlunya ialah serat dia punya vitamin, dia punya intipati makanan tadi tu, memberi kita tenaga untuk ibadat, untuk menguatkan tulang belakang kita, untuk elakkan kita daripada lemah, supaya kita dapat ibadat dengan betul. Dan sedap banyak itu sebenarnya tahsinat saja, supaya kita ada perasaan bertambah syukur pada Allah. Kalau Allah dah bagi keperluan, dah tunaikan keperluan kita makan, itu pun dah cukup syukur. Kalau Allah tambah sedap lagi, bertambah syukur kita. Tambah banyak lagi, alhamdulillah, syukur. Ini kita kadang makan tak sedap pun komplain kan. Tapi dah makan dia tak komplain, dah kenyang tu dia tak komplain, yang tak sedap tu dia komplain. Patut dia dah ada, dah kenyang cukup lah. Tak sedap tu biasalah, manusia hidup kadang-kadang ada sedap, ada tak sedap. Baik, makanan seorang sebenarnya cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Makan sebaik-baik apa yang dimakan oleh orang beriman itu dah sepertiga bagi perut. Contoh kalau kita makan tuan-tuan, makan, Nabi SAW ajar makan duduk caranya ialah kaki kanan tu ditegakkan, kaki kanan tu ditegakkan, kaki kiri tu diduduk atas. Kita bertungku di atas kaki kiri. Mana kaki kita, kaki pelipat tu duduk atas ni, kaki tu tegak. So kita nak mula-mula tuan-tuan, saya tengok mula-mula masa saya budak-budak lah, umur dah tingkatan 1 kan, kita tengok orang makan macam tu kan, kelakar kan. Tak ada cara, orang kita makan bersila kan. Tengok pula masa tu surau-surau ni dulu jemaah tabligh ramai masuk, tengok kawan-kawan kita makan macam tu, orang tabligh makan apalah cik ni makan macam tu, rupanya memang sunnah. Makan macam tu, rupanya saya tanya guru saya, Tuan Guru Haji Daulah Sijang, kata Tok, dalam di Muslim kata Nabi duduk macam ni kan, apa sebenarnya fungsinya, hikmahnya?
Dia kata itulah penghadang perut, dia kata. Kalau orang dah kenyang berhenti tu, kalau dah kenyang dah tak boleh napis mana berhentilah. Ini dia dah tak boleh makan, dia dah duduk elok-elok, dia silo pula tuan. Itu yang masuk gear 5 tu. Tala tu tak kenyang, asal tak kenyang ni. Pasal dia dah berubah posisi makan. Sebenarnya duduk macam tu tuan ialah pertama ialah untuk menghadkan makanan kita tadi. Bila rasa dah kenyang, oh dah langgar kaki ni kan. Kira dah langgar pohon lah, dah langgar pohon tu kira dah kena berhenti lah. Bukan suruh tukar gear kan. Bukan suruh bersilo kan. Dah tak efek sudah dia berlunjur pula. Kan? Bukan begitu. Dan tu lagi hikmahnya ialah bila kita duduk macam tu, perut kita mengambil posisi kedudukan perut yang sebenar. Makanan tadi tu masuk dalam sulusun 1/3 daripada perut. Makan air 1/3 ialah makanan, 1/3 ialah napis. Tu kadang-kadang tuan-tuan bila kita tak buat macam tu, makan, lepas makan kita mencongut kan, tu mencongut tuan-tuan, hongeh macam baru berjalan 5 km sebab udara tak cukup. Udara mungkin terlebih ataupun tak cukup masuk, jadi membuatkan kita mengah. Jadi Nabi SAW ni pakar, bapak sekolah pakar tuan, saintis. Nabi dah ajar cara macam tu tuan. Kita sibuk lagi makan tempek. Bahkan ada beberapa fatwa kan, mengatakan makan yang dimakruhkan ialah duduk di atas meja. Ini beberapa fatwa lah, tapi ada kata harus saja mengikut gharat, keperluan. Kalau dia sakit dan tak boleh bersilo, tak boleh duduk macam tu, duduk atas meja ialah. Itu lain. Tapi kalau sihat walafiat, duduklah bawah makan. Duduk di bawah tuan-tuan makan itu sebenarnya mendidik diri sebagai hamba. Pertama dari segi kesihatan lah. Kesihatan yang kita makan tu ada dohat makan, kemudian saluran pemakanan tadi tu dimasukkan dengan betul. Dan satu lagi mendidik jiwa hamba. Orang yang makan di bawah ni selalunya orang hamba lah. Kita makan kan, duduk bawah rasa tunggu makanan, makan ada safrah, ada pelapik dan makan, tunggu makanan, nampak makanan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita makan daripada yang dekat dengan kita. Jangan jadi JCB tengah makan tu JCB. Dah tarik kan dia punya tuan. Itu makan berjemaah ni tentu kita dididik makan berjemaah dengan anak bini. Boleh talam tuan makan jemaah dengan anak bini. Salah ke tuan? Tak, dia mendidik kasih sayang. Kan? Makan sama-sama habis, sama-sama basuh kan, sama-sama makan. Barulah ada kasih sayang. Kalau kita makan, contohlah kan, kita makan dalam talam ataupun dalam dulang lah, apa yang lauk dalam tu ada semua dapat rasa. Ayah makan yang sama, anak makan yang sama, bini makan yang sama. Mana kita susah dan senang makan benda yang sama. Ini abah ada makan baik punya malam. Azhar maju tanduri dia balik rumah dia bawa roti tanduri tak bawa. Kan? Itu tak sedap lah macam tu. Tak rasa lah. Ayah pasal nak tak apalah abah konyang tengok orang makan lah. Padahal bapak dia talak baik kan. Ayam tanduri siap cheese lagi. Allah meleleh anak kalau tahu menangis abah dia zalim kan. Mendidik jiwa anak-anak tadi supaya rasa cukup. Dan juga bila duduk di bawah ni, pertama kita merasa diri kita sebagai hamba Allah. Macam mana makanan diletak daripada atas datang kepada bawah. Menghargai makanan tadi. Dan makanan yang bila makan di atas, makan di bawah, bila makanan tu jatuh, kita boleh kutip. Tapi kalau kita makan atas meja, makan jatuh kat bawah kursi, kita tak kutip. Faham tuan? Mengutip makanan masa jatuh pun sunnah. Kerana makanan itu dikatakan berkat. Kita makan, mungkin syaitan tepis jatuh, kita pun ambil itu. Dalam makanan itu ada berkat. Lebih-lebih kalau kita makan tadi itu di rumah orang saleh. Satu tentang Imam Syafi'i rahimahullah, sampai rumah anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni orang kaya kan, makan hadap. Imam Syafi'i datang hulun betul tuan-tuan. Anak dia apa lah Imam Syafi'i kata ni.
Kata imam, kata orang zuhud, kata qanaah sebagainya, tapi datang rumah abah aku makan macam Allah Ta'ala takdirkan pengetahuan tu sampai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata dalam masa majlis tu, aku makan rumah Imam Ahmad makan banyak kerana aku tahu Imam Ahmad cari benda yang halal kan? Benda yang halal, dah tentu benda yang halal. Aku rasa rugi kalau aku tak makan semua yang halal kan? Imam Ahmad kata kau kecil anak ni ulama kan? Dan dia tentu makan orang soleh, dia masak dengan zikir, dengan tahajud malamnya, dengan Al-Qurannya. Imam Ahmad Ra'isul Muhaddisin fi asrihi, di zaman dia itu Ra'isul Muhaddis, 2 juta hadis dia hafal sanad dan matannya tuan-tuan. 2 juta, kita 40 hadis Imam Nawawi pun tak habis cerita lagi tuan-tuan kan. 40 hadis Imam Nawawi itu paling common lah kita kata kan. Kita selalu mengajar, belajar untuk guru sebagainya kan, berkenaan ahkam syafi'iyah dalamnya. Itu pun kita tak apa lagi. Imam Ahmad 2 juta hadis yang dirakamkan, direkodkan oleh beliau, siap matan dan sanadnya dan klasifikasi hadis tadi. Mana hadisnya sahih, hadisnya yang hasan, hasan li ghairihi, hasan li zatihi, adanya dhaif, dhaif jiddan, maudhu' dan sebagainya, semua dia hafal. Makan Imam Syafi'i memang Imam Syafi'i rebut peluang itulah. Kita kedai mamak tu kita lentum semacam kan, kat rumah orang imam tak, ustaz saya diet ustaz kan. Dah salah tu, salah jalan tuan. Patut di rumah ulama, rumah orang soleh, rumah orang yang kita lihat kesolehannya itu, patut kita rebut peluang makan. Tentu makan yang halal. Baik. Dan juga seterusnya, makanan kecukupan itu perlu dirawat. Dirawat itu tuan-tuan bukan buang semua tuan-tuan. Kecukupan, kita tengok dalam rumah kita apa benda yang terlebih. Apa yang terlebih? Banyak sebenarnya rumah kita tuan-tuan, banyak lebih. Kalau perempuan juga tengok Tupperware dia banyak tak pakai tuan. Buka. Rumah saya tu buka jatuh tuan. Bagilah sikit, tak boleh ni aksesori kata. Dia kata masalah tak cukup. Tak pakai pun bertahun. Bergaduh juga pasal Tupperware ni kan. Tapi orang perempuan ni dua benda tak boleh tengok tuan. Omeh Tupperware tu je kan, tanya lakak belakang tu kan. Tak ada duit tak apa, 3 kali bayar. Kau ambil tuan, 3 kali bayar. Tak ada cerita tu kan, janji boleh ambil dulu. Sebab rasuk tak cukup, pasal benda banyak tak boleh pakai lagi. Kat rumah kita tuan-tuan, baju kita tak tahu berapa banyak pakai tuan. Tak pakai berapa banyak. Bila nak buat, nak bagi orang, oh ni sentimental value, syaitan pun rasuk kata, jangan bagi ni sentimental value ni, dulu kau jumpa orang bini kau baju ni lah pakai, tapi tak pakai pun. Badan kita masa tu saiz S, sekarang dah SSL, nak pakai tak boleh, dah balut langkau pun tak boleh, kocik betul, nak bagi budak pun tak nak. Jadi itu sikap kita tuan-tuan, merasakan benda tu tak perlu, jadi kita simpan sampai ketua kan. Sepatutnya tuan-tuan kita catu kat rumah, tengok apa pun tak pakai, asing kan dulu elok. Tuan-tuan tak tahu tempat nak bagi kat saya tu kat no bagi. Tuan-tuan tu tak saya bagi kat siapa? Saya pecah rahsia. Saya bagi kat saudara-saudara kita orang-orang Rohingya. Saudara-saudara kita orang-orang Rohingya tuan. Orang-orang Myanmar tu bukan orang lain, saudara kita. Cuba ucap kalimah sama tuan-tuan. Tak lagi dah, cuma ilallah lah, itu je lah kita beza kan. Dia ilallah, ustaz terima kasih ustaz atas saya punya rumah, barang saya lama tak ada beli ustaz. Asal dia punya hospital, kalau bini dia beranak tuan-tuan tak macam kita. Dia kalau bini dia beranak hospital tuan-tuan cas bergasing tuan-tuan. Kita ni kalau ada kerajaan memang free lah kan. Kurang-kurang pun duit bersalin RM60 je bayar kan. Kalau Caesar lebih sikit. Dia tidak. Kalau anak, bayang kalau anak 5 orang tuan beranak, botak kepala kan. Itu kena. Kalau tuan-tuan tak tahu mana nak bagi, air raya ni tuan-tuan tengok mana elok-elok, janganlah bagi dah kuyak bagi saya. Elok-elok lah tuan bagi. Saya alhamdulillah lah tahun lepas tuan sama-sama dengan Zakaria Center dengan kawan-kawan NGO lain bagi tuan. Oh macam goreng pisang panas, laju zup hilang lah kan. Seronok tuan, walaupun baju second hand tapi boleh pakai lagi, cantik lagi. Allah seronok tuan. Terima kasih Maya Ustaz, terima kasih Maya
Bukan orang lain kan, saudara kita, dia pun raya juga nanti, dia pun puasa juga besok 2 hari datang kan. Kadang-kadang kita tengok Allah berlimpah-limpah punya rezeki Allah bagi, tapi kita tak nak kongsi kan. Itu baru kongsi baju, belum kongsi laki tuan. Kan, belum kongsi suami poning belum kan. Kongsi baju lah dulu kan. Baik. Rasulullah SAW bersabda lagi, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi maqilatin wala syarafin fa inna Allah yuhibbu an yara ni'matahu an 'abdihi. Allah suka melihat kesan apa? Kesan nikmat yang dikurniakan oleh Allah ke atas hamba-Nya, sama ada digunakan ataupun dikongsi. Kesan dia dapat banyak, apa dia dapat kongsi sikit lah, dapat sikit kongsi dengan orang susah. Allah seronok melihat, gembira melihat hamba-Nya saling berkongsi nikmat. Satu nama Allah pun Al-Qasim juga, yang membahagi-bahagikan nikmat. Bukan nama Nabi Qasim ni tuan, nama Allah pun Al-Qasim juga, membahagi-bahagikan nikmat. Hamba ni dapat ni, hamba ni dapat ni, hamba ni dapat pula dikongsikan orang lain. Allah kan? Kita ni tuan, kalau kita kongsi ke orang benda yang kita dah tak pakai, benda kita tak suka, kita bagi orang kan? Tapi benda yang kita suka kita simpan. Belum sempurna lagi infak kita tuan. Lan tanadu birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini yang paling besar. Paling besar tuan, dia menginfakkan ataupun memberi bantuan sumbangan daripada apa yang dicintainya. Ini benda yang tak dah basi baru bagi. Benda yang tak elok dah kuyak baru bagi. Benda-benda yang patutnya kita nak bagi untuk Allah ni benda yang kita sayang. Benda yang kita suka tu terbaiklah. Satu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dia bagikan apa, bukan setakat harta, pakaian, rumah, hatta nyawa pun dia beri untuk agama Allah Taala. Kerana itu yang dia sayang. Itu yang dia, kalau kita lah paling terbaik kita sayang nyawa kita lah kan. Ada tak sayang nyawa ni? Mak empit je lah kan, tak sayang nyawa dia, lontom kan. Budak baru belajar bermotor kan, habis pun throttle dia tekan kan, kepala terpeleot tangan dia tekan kan. Dia tak fikir tu, esok accident dia tak fikir, dia tahu bila dah patah kaki baru dia sadar menyesal. Satu sahabat-sahabat Nabi, benda yang dia sayang nyawanya pun diberi untuk agama Allah. Kita belum tahap tu lagi tuan-tuan. Kita cekedis pun payah nak bagi, RM5 pun menggegar bagi tuan-tuan kan. 100 seminggu tak makan terbonong kan. Oh apalah dia bagi 100 hari warning. Kerana tuan-tuan belajar bagi benda-benda yang besar untuk Allah, bagi benda-benda yang berharga pada kita untuk Allah, barulah kita boleh minta besar-besar dengan Allah. Ini bagi kecil-kecil minta besar-besar dengan Allah kan. Boleh Allah bagi je, tapi cermin lah sikit muka tu. Kita semayang lalai, lepas itu minta ya Allah aku nak syurga Firdaus ya Allah. Semayang kau pun tak ada kualiti. Pemberian kita, infak kita, sumbangan kita pun tak ada kualiti. Kita minta besar-besar dengan Allah tu, kadang-kadang kita tak sedar diri kita kan. Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah diukurkan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan ukur ibadat, kita senang cerita lah tuan. Kita menjaga, kita ambil pekerja kan, pekerja lah gaji hari kan. Satu hari RM30 kan. Sebulan berapa? 30 kali 30 berapa? 900 kan. Tolak dia punya lambek, tolak dia punya apa ni, ular itu ular tu kan. Dia ular, tolak dia punya cuti emergency, tolak daripada 900 jadi 600 kan. Kalau Allah buat kita tu dia tuan-tuan, kau semayang wajib je, semayang sunat tak ada, okey dia tolak. Kau ni datang sedekah, bangun lewat, semayang lewat, orang subuh awal, kau subuh gajah pula, gajah hutan Greek tu dia bagi kan. Tolak dapat makan nasi satu hari setengah je. Oh menggelupu kita tuan-tuan. Kita dengan orang catu kan, dengan Allah dengan kita patut dengan ibadat kita ni lama Allah tolak dah kita punya ibadat ni. Lepas tu tak buka tak malu minta besar-besar dengan Allah kan? Tak pernah cukup lagi kan? Apa yang dah ada tak cukup, tak ada syukur kan?
Kadang-kadang benda yang dah ada tu lagi banyak benda tak ada. Benda tak ada memang tak ada lah. Benda yang dah ada pun tak reti nak syukur, tak reti nak rasa cukup. Akhirnya asyik memikirkan benda yang tak cukup. Apa tak cukup. Bila benda yang ada kurang lah malah komplain. Ya Allah, apa ni Allah asyik aku yang kono je ni. Domam setahun hidup surga, sehari domam dah komplain dah. Yang setahun surga tu dia tak nampak. Satu hari yang sakit tu dia, Allah apalah ya Allah, macam mana ni ya Allah, apa benda lah dia ni asyik dia pada sahur sekali kan. Itu yang dikomplainkan. Makna itu bukan masalah luaran gitu, masalah itu hadir dalam dalaman gitu yang perlu dirawat. Maka Allah SWT suka hamba-Nya yang menzahirkan nikmatnya, nikmatnya Allah bagi. Kalau kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita kemampuan pakai yang kemas, pakailah kemas, pakai yang kemas, tunjukkan akhlak Islamiah. Ada orang tanya saya, Ustaz, satu ustaz lah, nama Ustaz Bilah, dia ada baik menjaga orang rumah, ada baik jual kek. Alhamdulillah maju, dia baik madrasah buat jual kek. Dia kata, Ustaz, anak saya dah 5 orang Ustaz, kocik kereta ni, saya ingat ambil welfare lah Ustaz, boleh ke Ustaz? Tu ambil lah, apa salahnya? Takut orang mengata itulah masalah. Orang tak nak hantar mengajar anak belajar agama pasal dia tengok tok guru semua pakai kereta rosak-rosak. Nanti mak ayah kata, besok kau belajar kan, tengok tok guru tu kereta KI 30 dia pakai, macam Flintstone kereta kan. Tu kereta Flintstone tu kan, kaki bawah pasal tu dia tak nak lah Ustaz, dia hantar belajar agama, anak saya nak makan apa, tengok ustaz tu. Itulah masalah. Pakailah Ustaz, pakailah. Kalau cerita pasal orang ni tak selesai. Ustaz kereta pakai Flintstone pun orang berkata nanti. Ustaz tak pakai kereta pun orang berkata, pakai je lah. Orang ni memang tak selesai. Sebab tu kita ni masalah kita stuck kat orang. Habis nanti orang cakap apa pula, asyik orang cakap apa pula. Si orang kau nak buat ibadat untuk orang tu untuk Allah. Untuk orang tu untuk Allah. Untuk Allah Ustaz, tapi tak ada orang untuk Allah. Allah ialah apa nak orang pula. Si orang tak selesai, tak seran selesai. Asyik orang apa orang cakap. Dia satu butir beras pun tak tahu rumah kita. Kita pun asyik nak cerita hal, nak fikir orang cakap apa kat kita. Buat dia kata, Ustaz pakailah Ustaz, anak Ustaz 5 orang, kereta ni sempit Ustaz, dia kata kan. Esok anak Ustaz tak selesa, nanti anak-anak Ustaz bukan kocik-kocik semua macam konopam kan. Kan konopam tu kan, makan budak-budak faham dah, cuti sekolah ni makan tak kira lalu semua jadi kan. Mak lah buat kek memang lah, yang tukang adjust tu mak, sedap tak nak? Sedap. Yang adjust kek tu anak tu kan, tak sedap memang mak dia berhenti buat kek kan. Ambil lah supaya orang tak mengata orang agama pakai kereta macam ni, orang agama pakai KI 30, orang agama kereta tahan bas. Orang takut nak hantar anak belajar tu pasal melihat orang-orang agama sendiri pakai, dia mampu pakai tapi tak nak pakai sebab takut orang cakap. Takut orang cakap ustaz ni apa, saya pakai bel paya pun orang bising, ustaz tu pakai duit madrasah lah. Saya kata, tak maaf John, rumah saya menjaga kan, rumah saya menjaga, dia ada menjaga, okey lah perempuan menjaga, faham je lah kan. Saya pakai, anak saya pun dah godang lah, nak sumbek mana, takkan nak pakai kereta Proton Sagai Suara tu tuan-tuan. Anak 5 orang tuan-tuan, anak 5 orang campur kita 7 orang nak pakai kereta. Mana kita mampu pakai. Jangan cerita hal orang. Allah Ta'ala pun tak tanya hal orang kat kita esok. Apa Abang Syarul tu apa cerita, tak ada kan. Dia tak tanya, dia tanya hal kita. Berhentikan fikir stigma orang tuan-tuan. Berhentikan. Kalau kita asyik fikir orang, itulah akan jadi penyakit kita, asyik dengar cakap orang. Akhirnya sebenarnya nilai ibadah kita ni untuk menyukurkan orang, bukan nak menyukurkan Allah. Bukan nak buat amalan itu kerana Allah, tapi linnas, kerana orang. Apakah ibadat kita macam tu kan? Itu mana ikhlas kita tak ada. Apa saja yang berlebihan itu memudaratkan sifat-sifat buruk seperti cinta dunia, tamak, bakhil dan syuh, ini kedekut dan keterlaluan dan sebagainya, lahir daripada ketidakseimbangan diri,
Bakhil bersifat khusus, sedangkan syuh bersifat umum, iaitu orang yang bakhil itu mungkin bakhil pada setengah perkara, tidak pada perkara yang lain. Tapi syahih ataupun syuh itu kedekut pada semua perkara. Ini orang dulu saya ingat Hamka kan, Profesor Dr. Hamka pernah kata apa, orang yang syuh ni ialah orang yang tak reti urus diri dia dan harta dia, terlampau kedekut sangat sampai tak reti urus harta dia. Dia selalunya dia cerita dia macam ni tuan. Dia kata, saya tak tahu saya cerita belum, satu hari ada orang kaya, dia ni memang kaya tapi motor pun tak ada tuan. Motor pun tak ada, dia sanggup tahan teksi, tahan bas, naik pergi kerja atau pergi kedai dia lah. Tapi anak dia belikan kereta, anaknya dia belikan kereta. Lepas tu orang tanya, bapak kenapa enggak pakai mobil? Dia kata, saya ni anak orang miskin, kerana itu saya tidak guna mobil. Padahal dia kaya, tapi anak tuan pakai mobil kerana bapaknya kaya. Dia kata, kerana bapaknya kaya kan? Ini orang dia tak kerti ngurus diri dia. Kalau anak kau pun boleh pakai kereta kan, kenapa kau sendiri tak nak pakai? Kenapa kau sendiri tak erti nak urus hidup dunia kau kan? Bukan, jangan sampai kedekut kat diri sampai tak tahu mana keperluan dan mana kehendak. Memang keperluan dituntut buat tuan-tuan. Keperluan kita makan, minum, tempat tinggal, pakaian tu keperluan, nak tak nak kena cari, suka tidak suka kena cari. Tapi yang berkaitan dengan kehendak kan, rumah godang tapi dua orang anak bini tak ada anak, tak payahlah rumah godang mana, cukuplah untuk dua orang selesa kan. Yang lebih tu gunakan untuk akhirat. Kereta berdua je ustaz, pakai kereta untuk dua orang sudahlah. Yang lepas pergi mengaji, lepas pergi ibadat sebagainya, lebih tu sedekah, buat sedekah, buat infak. Tak rugi tuan-tuan. Yang ruginya ialah kita mati dalam keadaan harta banyak tuan. Itu rugi. Rugi memang jadi harta waris. Kalau waris soleh, okey lah. Waris pun 2 kali 5 macam kita juga, parah tuan. Habis harta dia enjoy jual katak. Dia tak menghargai orang waris ni. Selalu dia tak menghargai harta. Kalau dia dapat harta dengan jalan senang, pasal tu dia tak rasa susah. Dan bila dia habiskan, dia tak rasa apa pun. Alah, harta ni pun harta warisan, dia hilang pun tak rasa. Cuba tuan-tuan usaha sendiri, ikat perut, belanja catu sebagainya, belanja pun makan sikit dapat harta tu. Kalau hilang kita terasa tuan-tuan, terasa benda tu hilang. Kalau orang waris ni harta yang hilang dia tak rasa apa pun, pasal bukan usaha dia, usaha orang tua dia. Jadi apa yang kita ada tuan-tuan, memada dengan cukup saja. Cukuplah, alhamdulillah. Ada rumah sebiji, dah ada kereta sebiji, alhamdulillah. Yang lebih tu pun tak apa, layang kita sedekahkan, kita infakkan. Mudah-mudahan inilah jadi bekalan-bekalan kita di akhirat. Sebab goal kita bukan dunia tuan-tuan. Kehidupan kita bukan mencari goal dunia, goal kita di akhirat. Kita diciptakan untuk akhirat, bukan kita diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita, dunia diciptakan untuk kita, kita diciptakan untuk akhirat. Faham kan? Kalau kita jadikan dunia itu maksud hidup kita, tak selesai. Sebab memang dunia itu bukan maksud. Memang dunia itu bukan maksud. Maksud kita ialah akhirat. Allah nak bagi satu kehidupan yang baik di akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kekal, kesenangan dia bersifat kekal. Bukan senang kejap, susah kejap. Kat dunia dah tak ada tuan-tuan. Orang berpenyakit, orang yang berpenyakit badani kan, marid badaniyah, sakit badan, kencing mani, darah tinggi, dialisis, dia mati selesai dah tak ada appointment dah. Appointment dah habis. Doktor kalau datang mana tak ada dah bang, dah meninggal lah. Oh ya kau. Tapi kalau hati kita sakit tuan-tuan, jiwa kita kacau, jiwa kita ada masalah, jiwa kita, goal kita akhirat tak ada tuan-tuan. Penyakit kono ke akhirat bukan penyakit, malu bertakar tuan-tuan. Malu bertakar besar tunggu kita tuan-tuan. Dah tak boleh balik dah.
Tak boleh dah balik tuan. Kita sekarang lah nak balik perut mak kita balik boleh tuan. Orang tak ada tangan, dia sibuk nak masuk tangan perut mak dia. Salat nak ambil tangan kat dalam perut mak dia. Tak boleh dah. Begitu di akhirat. Masuk dalam kubur tuan, amalan dah rosak, jiwa kacau, iman rosak, amal rosak, semuanya rosak, tak ada bekalan langsung. Nak balik semula. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nak balik, Allah tak izin. Keluar air mata dah, keluar air mata nanah pun, terkeluar 2 biji mata sekalipun tak boleh balik dunia tuan. Pada masa tu tuan-tuan, apa yang kita mampu cakap, padan muka lah, tu ialah. Kalau kita kena kita padanlah muka kita. Sebelum kita dipadankan, baik kita padan muka sekarang tuan. Baik tu padan muka kau, itulah. Tak ambil rumah tu, padan itulah. Infak banyak-banyak, itulah. Sedekah banyak-banyak, padan muka tak apa, kena padan muka tak apa. Jangan di akhirat di padan muka kan payah. Kau ni sedekah je susah hidup kau, padan muka kau, tak apa. Ya, akhirat ni kita akan lihat siapakah. Di akhirat nanti akan lihat siapa yang mulia, siapa yang hina, siapa yang rugi, siapa yang untung. Itu tuan-tuan. Jangan kita terkesan dengan dunia ni. Dunia ni tak memberi kesan apa pun. Orang cakap kita pun seminggu 2, esok letih dia berhenti cerita pasal lain pula. CNN tuan-tuan hari-hari cerita lain. Berita tu hari berita lain. Orang pun tahu berita pun berita lain. Dulu masa sebelum Covid tu heboh pasal apa tu Kyrgyzstan Barat kan. Kyrgyzstan Syarqiyah. Yang kena orang Islam ditindas 1 juta orang kan. Kena Covid tutup cerita, tak ada cerita habis sekarang. Apa jadi kat sana pun tak tahu apa cerita, betul tak? Orang tak cerita dah. Habis kelual Jazeera Covid tu, semua Covid, CNN Covid, BBC Covid, RTM Covid, TV3 semua Covid. Habis cerita Kyrgyzstan tu, barat apa cerita? Ditutup cerita Esok kita mati tuan, habis cerita dah. Yang sedekah ni yang selamat kita, amal-amal kita lapik selamat kita insya-Allah. Kemiskinan jiwa disebabkan jiwa yang rosak. Jiwa yang rosak seperti bekas yang bocor, semakin besar lubangnya semakin tidak dapat diisi dan dicukupi. Perasaan cukup tu, jiwa itu tuan lagi banyak lopong tuan, isilah banyak mana tuan, copek memang tak cukup, tuang lagi, curah, itulah nafsu. Nafsu ni ialah nafsu yang jahat ialah seumpama baldi yang bocor. Tuan-tuan isi air, kejap habis, tambah lagi. Tutup tuan-tuan, supaya tutup lubang-lubang tu supaya air tadi cukup, tak bergorak, supaya kita dapat manfaatkan air tadi. Ini diri kita ni, perut kita dah macam tong sampah lah, semua benda masuk tuan, macam SWM perut kita ni, semua benda masuk tuan. Kalau lipat tu boleh makan lama, dia goreng lah. Semua benda nak jadi, tak pernah dia cukup. Dah ada, benda yang dah ada tak dihargai. Dia hargai benda yang tak ada. Lepas itu fras tak dapat. Tak dapat lah. Saya tak dapat kan. Awak dah rumah satu, dah ada 2 rumah ni, tak dapat tu saya fras tak. Awak dah ada 2 rumah dah pun lagi bising kau. Satu Nabi cerita pasal, Nabi kata kalaulah anak Adam ni ada 2 gunung remeh, pasti dia nakkan gunung remeh yang ketiga. Yang dia nak yang ketiga tu belum ada lagi. Yang 2 remeh yang dah ada ni dia tak reti, tak syukur, tak reti nak manfaatkan, dia nak heboh benda yang tak ada lagi. Bila tak dapat yang ketiga tu yang poning kepala dia. Tapi yang 2 tu tak nak pula dihargai, tak nak pula dimanfaatkan, tak nak pula disyukuri. Jika lubang yang sedikit di bawahnya akan menyebabkan air mengalir secara perlahan. Pada awalnya mungkin dapat dipenuhkan, kemudian keluar sedikit demi sedikit. Namun jika lubang itu besar, ia tidak akan dipenuhi oleh air sebanyak mana pun diisi. Satu laut isi pun takkan penuh tuan. Pasal satu orang yang nak mati kan, Nabi kata orang yang nak mati ni akan mengalami kehausan. Nabi akan mengalami kehausan. Nabi kata pada masa itu laut 7 lautan diberikan pada dia pun tidak akan mampu menghilangkan dahaganya. Tak rasa tuan.
Kalau kita nak rasa dunia ni, rasalah apa yang patut kita rasa saja. Kalau kita nak rasa dunia tadi, kalau kita rasa benda tu boleh meningkatkan kesyukuran kita dan penghargaan kita pada Allah Ta'ala, baru kita boleh ambil. Kalau kita tengok benda tu tak boleh meningkatkan kesyukuran kita pada Allah, tak payah ambil, tuan. Bagilah pada orang lain supaya orang lain dapat bersyukur. Pasal tu harta zakat, tuan-tuan, harta zakat ni kita keluarkan ialah harta lebihan. Harta lebihan kita yang kita berikan pada orang lain supaya menzahirkan kesyukuran kita. Perkongsian harta tadi supaya orang tu tahu bagaimana nikmatnya ada harta, supaya dia pun rasa seronok ada harta. Macam mana kita rasa seronok ada harta, orang tadi menerima sumbangan daripada kita tu, dia pun rasa seronok macam kita. Boleh faham tuan Itulah maksud qanaah zuhud. Bukan pakai compang-camping, bukan pakai kereta KE30, tuan. Bukan pakai kereta Opel yang lama-lama tu, kereta apa Ford Escort dan sebagainya, macam lah. Itu bukan, itu menunjukkan zuhud. Sifat qanaah dan zuhud itu daripada hati kita. Banyak mana kita kongsi, banyak kita memberi nikmat, bagaimana kita mensyukuri nikmat tadi dalam bentuk infak dan sebagainya. Itulah menggambarkan kesyukuran dan kezuhudan kita pada Allah dan kepada dunia ini. Sikit lagi, tuan. Jiwa yang miskin itu ialah jiwa yang bocor tadi, bermula dengan kerapuhannya dengan cinta dunia, menyebabkan jiwa semakin nipis. Kemudian berlubang dengan lubang sifat tamak, lalu berlubang pula dengan lubang pentingkan diri. Kemudian berlubang lagi dengan lubang yang lain-lain seperti cemburu, tidak senang lihat kesenangan orang lain kerana harap juga mendapatkannya. Maka datang lagi lubang hasad, harapkan kehilangan kesenangan orang lain. Bakhil, kedekut, menegah harta untuk dibelanjakan kepada selain keinginannya. Syuh, menegah harta sehingga tidak memberi hak kepada orang yang sepatutnya. Kemudian berlaku zalim, mengambil hak orang lain dan sebagainya, kerana tak cukup terpaksa ambil portion orang lain pula, tuan. Kesemua lubang-lubang tersebut menyebabkan jiwa kebocoran, sehinggalah lubang-lubang tersebut bertemu antara satu sama lain. Maka ianya membentuk semua lubang yang besar, seolah-olah tiada lagi fungsi jiwa yang sepatutnya menempung nikmat lalu menumbuhkan kesyukuran. Sepatutnya nikmat-nikmat tersebut kita dapat kumpul dan bersyukur, tetapi asyik tak cukup, langsung tak bersyukur, tuan-tuan, kerana kita fikir benda tu tak cukup je. Jadi apa yang kita ada tu kan cukuplah, tuan-tuan. Rumah dah ada, anak-anak dah ada, bini dah ada. Benda-benda dunia ni, kiri kanan kita ni, anak, bini, semua ni sebagai penyokong kita untuk menjalani hidup kehambaan di dunia. Kalau anak bini tak ada, boleh je tuan-tuan kita pergi melaksanakan ibadah, tapi tak ada penyokong. Jadi anak bini, pejabat, kedai, sahabat-sahabat kita ni sebagai penggalak kita beribadah. Kawan yang soleh itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata apa? Kata apa, tuan? Nikmat yang paling besar selepas iman dan Islam ialah sahabat yang soleh. Sahabat, agama kita bergantung pada agama kawan kita. Kalau kawan kita tu bagus agamanya, maka insya-Allah bertambah bagus agama kita juga. Begitu juga isteri. Agama isteri itu mengikut agama suaminya. Kalau suaminya soleh, suaminya tawaduk, suaminya orang yang istiqamah, maka isteri pun akan jadi demikian. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, sebenarnya bulan Ramadan yang akan datang, tuan-tuan, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai titik permulaan kita untuk melangkah mentarbiah jiwa kita, nafsu syahwat kita. Jadikanlah bulan ini bulan yang mendidik jiwa kita agar zahirkan sifat-sifat qanaah, sifat zuhud, sifat tidak pentingkan diri, sifat kasih dan sayang. Bukan sekadar menahan puasa, menahan lapar dan dahaga saja, tapi sebenarnya mendidik jiwa kita agar lapang daripada segala bentuk ancaman keduniaan, kesibukan dunia,
kesibukan yang menjauhkan diri kita pada Allah. Patutnya bulan ini kita jadikan sebagai bulan yang kita sentiasa sibuk dengan Allah, sehingga banyak urusan dunia kita ketepikan. Dan anggaplah bulan Ramadan yang kita hadapi akan datang ini, mudah-mudahan kita jadikan itu sebagai bulan Ramadan yang terakhir untuk itu. Kita tidak tahu bila lagi bulan Ramadan yang akan datang. Lagu raya tuan-tuan sekarang boleh buka. Tapi gambaran keseronokan Ramadan itu tak dapat digambarkan. Bagaimanakah gambaran Ramadan itu dapat digambarkan? Ialah apa tuan-tuan? Ialah dalam kita menjalani ibadat tersebut dengan bergotong royong dan berjemaah. Satu, Allah jadikan bulan itu malam tu kita berjemaah. Seronok. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tolong apa seronok kan. Jadilah bulan itu bulan seronok, bulan yang mana tangan kita kencang untuk bersedekah, mata kita, telinga kita didik dengan mendengar perkara yang baik saja. Tolong-tolong orang rumah kita, bisik-bisik ke rumah kita, jangan buat kuih banyak sangat, buat satu sudahlah. Elakkan pergi ke bazar Ramadan tuan-tuan. Kalau pergi bazar Ramadan, daripada kedai nombor 1 sampai kedai 105 boleh, semua ada tuan-tuan kat rumah kita. Elakkan tuan-tuan. Kalau boleh kita makan benda kita buat sendiri. Faham tuan Satu, elakkan wabak Covid. Ramai-ramai itu kan payah pula. Jadi kita kurangkanlah. Kalau nak beli pun beli benda yang kalau kita boleh jamu orang, kita jamulah. Kalau tak perlu tak payah pergi. Kalau tak perlu tak payah pergi. Kalau betul perlu, rumah kita sakit pada bulan Ramadan tak boleh masak, boleh pergi beli. Dengan niat kita nak bantu kawan-kawan kita berniaga. Ya betul. Bantu dia nak menjaga cari rezeki, boleh. Tapi kalau tak ada modal tak payah tuan. Nabi akan masuk antara asar dan maghrib tu dengan berzikir. Asar dan maghrib tu tunggu dengan berzikir. Baca Quran, tilawah. Bantu sesama masak tuan. Makan kita jangan makan yang banyak. Makan sekadar kita boleh puasa. Alhamdulillah lah. Jangan buat jamak takdim dengan jamak takhir tuan. Jamak takdim. Subuh tu dia kumpul untuk zuhur sekali tuan. Macam ni lah. Dia setalam tuan. Kan buka orang makan malam dengan makan apa? Makan tengah hari dia jamak kan, jamak takhir. Tak puasa tuan. Itu menunda waktu makan pada waktu yang disukai. Jadi hati-hatilah bulan tersebut. Bulan tu ialah mendidik jiwa, bukan melayan hawa nafsu. Tuan-tuan, insya-Allah saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita kesihatan menjalani ibadah tersebut, yang mana Allah, dengan sebab itu Allah Taala mudahkan kita beribadah dan mendapat ganjaran. Pada awalnya mendapat rahmat, keduanya keampunan, dan ketiganya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dijauhkan daripada azab. Amin tuan-tuan. InsyaAllah tu apa yang baik. Saya sebelum saya nak iklan sikit, InsyaAllah kita di madrasah ada buat program moreh, buka puasa dan juga sahur lah. Dan juga kita ada buat tahlil dan doa selamat setiap malam. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang nak letak nama, bagilah. Pelajar kami ada 45 orang pelajar. InsyaAllah kita akan buat setiap malam untuk arwah-arwah, terutama mak ayah kita yang telah meninggal, saudara mara kita, keluarga kita yang tersayang yang telah kembali pada Allah. Tuan-tuan boleh ambil nombor saya 013 602 3032 013 602 3032, atau boleh rujuk pada pihak masjid lah. Mungkin pihak masjid pun ada buat juga. Kalau tuan-tuan nak buat di madrasah pun boleh bagi nama tuan-tuan. Sumbangan dan bantuan amat dialu-alukan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.